Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang benar itu adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil itu adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Wahdina lima khtulifa fihi minal haqqi bi'idnik. Berilah kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izin-Mu. Innaka tahdi man tasha' ila sirati mustaqim. Sesungguhnya Engkau lah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang Kau inginkan ke jalan yang lurus. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin dammah. Yang pertama, terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan sekali lagi kepada sekalian muslimin dengan muslimat ke dalam sesi perbincangan kita. Hari ini kita nak kupaskan sambungan kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kalau pada sesi yang lalu kita telah membahaskan tentang hadis ke-10 dalam kitab Umdatul Ahkam, maka pada hari ini kita nak kongsikan pula hadis yang berikutnya, iaitu hadis yang ke-11 mengikut urutan kitab Umdatul Ahkam. Seperti biasa, kita akan mulakan dengan membacakan terlebih dahulu teks hadis ini. Hadis pada hari ini adalah hadis yang pendek. Kita bacakan terlebih dahulu teks bahasa Arabnya, kemudian terjemahan, dan kemudian kita akan syarahkan, keluarkan faedah-faedah penting daripada hadis yang pendek ini. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk tandas, baginda berdoa, ya Allah, saya berlindung kepadamu daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kita nak keluarkan pengajaran-pengajaran yang boleh diraih daripada hadis ini. Ada sekurang-kurangnya 10 pengajaran. Ada sekurang-kurangnya 10 pengajaran yang boleh kita raih daripada hadis ini. Tadi awal hadis itu menyebutkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke tandas, baginda sallallahu alaihi wasallam berdoa. Jadi daripada beberapa kalimah ini dapat kita keluarkan satu pengajaran yang penting. Kata para ulama adalah disunatkan membaca doa ketika pergi ke tempat yang digunakan untuk qada' hajat. Jadi yang kita maksudkan dengan qada' hajat kat sini adalah kita buang air besar ataupun buang air kecil. Kita disunatkan untuk membaca doa sebelum masuk ke tempat tersebut. Dan tempat yang kita maksudkan dekat sini bukan hanya terhad kepada tandas dekat rumah, kan, ataupun dekat bangunan-bangunan tertentu. Ia juga merujuk kepada tempat-tempat barangkali di hutan ataupun kita berada di padang pasir, ketika mana kita hendak kita nak qada' hajat, iaitu buang air besar ataupun buang air kecil, hendaklah kita baca doa ini yang kita akan tayangkan sebentar nanti, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana kita katakan tadi, tempat qada' hajat tidak semestinya dalam sebuah bangunan, tak semestinya dalam rumah kita ataupun di tempat kerja bangunan kita. Maka dia boleh juga jadi di hutan ataupun di padang pasir. Khususnya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, kalau mereka bermusafir, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusafir, para sahabat bermusafir, mereka akan terpaksa qada' hajat barangkali di padang pasir. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara-perkara yang kecil dan juga perkara-perkara yang besar. Jadi indahnya Islam adalah sebuah agama yang syumul, yang bersifat holistik, yang menyeluruh. Kita akan lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara-perkara yang besar, dalam masa yang sama juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan perkara-perkara yang kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita kalau nak masuk tandas nak baca apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita sebelum tidur apa yang sepatutnya kita baca. Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita kalau kita keluar rumah apa yang sepatutnya kita baca. Jadi banyak sangat doa-doa, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Itu menunjukkan kepada kita yang agama Islam adalah satu agama yang bersifat menyeluruh. Dia bukan hanya memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang kecil, dia juga memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang besar. Doanya yang berbunyi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang artinya, ya Allah, saya berlindung kepada kamu daripada syaitan lelaki dan syaitan perempuan. Pengajaran yang keempat yang boleh kita raih daripada hadis ini adalah kepentingan. Hadis ini menunjukkan kepentingan meminta perlindungan kepada Allah daripada kejahatan syaitan. Jadi kita ni sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita sentiasa berhajat memerlukan kepada perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana kalau kita lihat dalam doa seharian kita yang kita baca, ada banyak sangat doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh kita sebagai hamba Allah untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Kalau hadis ini menunjukkan tentang kepentingan kita sebelum masuk tandas, kita baca doa. Maka kalau kita lihat kepada hadis-hadis yang lain, pada waktu pagi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita, iaitu membaca Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahillazi, dengan nama Allah yang mana la yadurru, tidak ada sesuatu pun yang dapat memudaratkan. Bismillahillazi la yadurru ma fil ardi wala fis sama', tidak ada sesuatu yang dapat memberikan kemudaratan, baik yang berada di langit ataupun yang berada di bumi. Wa huwas sami'ul alim, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang Maha mendengar dan Maha bijaksana, Maha mengetahui. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita, anjurkan kita baca zikir ini ataupun doa ini 3 kali pada waktu pagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga anjurkan kita baca doa tersebut, zikir tersebut 3 kali pada waktu petang. Kita baca Quran, kita baca ta'awuz terlebih dahulu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Banyak sangat doa-doa pelindung yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita memerlukan kepada doa pelindung ini adalah kerana golongan syaitan suka sangat kan mengganggu golongan manusia, memisungkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengajaran yang kelima yang boleh kita keluarkan daripada hadis ini adalah tempat yang kotor digemari oleh syaitan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita bila kita masuk tandas untuk membaca doa, minta perlindungan daripada syaitan lelaki dan juga syaitan wanita, adalah kerana golongan syaitan suka kepada tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat yang ada najis. Jadi salah satu tempat dekat rumah kita yang mana digunakan untuk buang najis ataupun qada hajat adalah di tandas. Jadi tempat-tempat busuk ni disukai oleh golongan syaitan. Kan? Satu formula ataupun kaedah yang diajarkan oleh para ulama, segala perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syaitan tak suka. Apa sahaja yang disukai oleh Allah, apa sahaja yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, golongan syaitan tak suka. Dia suka benda yang berlawanan. Mereka suka perkara yang opposite. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada wangi-wangian, golongan syaitan pula suka kepada sesuatu yang busuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka kepada makanan-makanan tertentu, kan, seperti tamar, kurma, kan, daging kambing, kan, bahagian peha sebelah kanan, maka tidak disukai oleh golongan syaitan. Jadi ketika kita akan lihat kaedah yang diajarkan oleh para ulama, setiap perkara yang disukai oleh Allah dan Rasul tidak disukai oleh golongan syaitan. Pengajaran yang keenam daripada hadis ini, setiap waktu dan tempat ada zikir yang khusus. Kalau tadi dalam hadis tadi, Nabi SAW ajarkan kepada kita, kalau sebelum masuk tandas, kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Kalau kita lihat kepada buku-buku yang mengandungi himpunan doa-doa dan zikir-zikir, kita akan dapati ada banyak sangat zikir dan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Tadi saya katakan bila kita keluar rumah, kita ada doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, wala hawla wala quwata illa billah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Wala haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan melainkan daya dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita tidur, kita baca doa. Kan kita baca 3 qul, surah Ikhlas, surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. Kita baca ayat kursi, kemudian kita tutup dengan doa. Bismika Allahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup
dan dengan nama Allah aku mati. Jadi hampir dalam setiap perbuatan harian kita ada sahaja doa dan zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengajaran yang ketujuh, tadi doa tadi bermula dengan perkataan Allahumma. Jadi yang dimaksudkan dengan Allahumma kata para ulama adalah ya Allah. Pengajaran yang ke-8, hadis ini menunjukkan tentang wujudnya golongan jin dan syaitan. Itulah sebabnya Nabi SAW minta kita baca doa ini agar dilindung daripada kejahatan golongan syaitan. Jadi, jin dengan golongan syaitan memang wujud. Memang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kalimah syaitan digunakan dalam Al-Quranul Karim. Kalimah jin pun digunakan dalam Al-Quranul Karim. Bahkan dalam surah dalam Al-Quran, ada satu surah yang dinamakan sebagai surah Al-Jin. Jadi kita lihat, kewujudan mereka ni adalah kewujudan yang hakiki, benda yang betul-betul berlaku, betul-betul yang wujud, walaupun kita tidak dapat melihat mereka dengan mata kita. Yang ke-9, golongan jin dengan golongan syaitan juga terbahagi kepada lelaki dan wanita. That is why, sebab itu Nabi SAW sebut, minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuthi ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai jin afwan, syaitan lelaki. Khaba'ith adalah syaitan daripada kalangan wanita. Jadi kita akan lihat di sana ada golongan syaitan. Yang kita maksudkan dengan syaitan adalah golongan syaitan yang mana mereka bersekongkol ataupun yang mereka bekerja untuk iblis. Itu dipanggil sebagai syaitan. Adapun jin ada yang baik, ada yang tak baik. Ada yang Islam, ada yang Nasrani, ada yang beragama lain. Sama seperti manusia. Di kalangan mereka yang Islam, ada pula yang fasik, yang melakukan dosa, ada juga di kalangan mereka yang saleh. Ada di kalangan mereka yang suka menuntut ilmu. Ada di kalangan mereka yang barangkali menghafal Al-Quranul Karim. Jadi kita akan lihat mereka bukan satu jenis, ada yang saleh, dalam masa sama juga ada merupakan orang yang golongan yang melakukan kemaksiatan. Yang ke-10, kata sebahagian di kalangan para ulama, mereka mengatakan hadis ini menunjukkan yang Nabi SAW menjaharkan bacaan doa tadi itu. Menjaharkan maksudnya menguatkan bacaan doa tadi. Sampai didengari oleh sahabat Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an. Dia kata Nabi SAW bila nak masuk tandas, Nabi akan baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi sebahagian di kalangan ulama mengatakan macam mana Anas bin Malik radhiyallahu an boleh tahu bacaan yang dibaca oleh Nabi SAW adalah kerana dijaharkan, dikuatkan bacaannya oleh baginda Nabi SAW. Jadi itu merupakan di antara 10 pengajaran yang penting yang boleh kita raih daripada hadis yang pendek ini tentang masuk tandas. Sebelum kita masuk tandas, bacalah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungi kita semua. Saya berpada setakat di sini. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.